Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni koleksi hadis hukum jilid kedua oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kita masih dalam bab apa kata? Bab pakaian dalam solat dah. Bab kelima pakaian dalam solat. Kita masalah yang ke-213. Kita sambung masalah ke-213. Memakai sedikit setera untuk senaman kain dan tampalan pada kain pada pakaian Setera sedikit setera buat sulam, buat benang sulaman ataupun buat tampal Hadis ke-491 an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubusil harir illa hakadha wa rafa'a lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما رواه Bukhari Muslim. Hadis ke-491 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita memakai setera selain dari sekadar ini. Rasulullah SAW mencegah kita memakai setera selain dari sekadar ini. Rasulullah SAW mengangkat untuk menerangkan kepada kami kadar itu, yakni dua anak jari je. Telunjuk dan ibu jari. Okey, telunjuk dan ibu jari Telunjuk dan ibu jari dirapatkan. Telunjuk dan ibu jari dirapatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh rujuk Al-Muntaqa di 1 musuh 288. Jadi pakai sikit setakat ni dah. Lebih kurangnya benda yang ada setera tu dimaafkanlah, boleh. Hadis ke-492 an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an lubasil hariri illa mawdi'a usbu'aini aw thalathatan aw arba'atan rajama'ah ila al-Bukhari. Hadis 492 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah kita memakai setera melainkan sekadar 2 atau 3 atau 4 anak jari. 2, 3 atau 4 anak jari dah. Ini rujuk hadis jamaah Sunan Al-Bukhari. Rujuk Al-Muntaqa di 1 musuh 288. Hadis ke-493 an Abdullah maula Asma radhiyallahu qala inna Asma akhrajat jubbatan tayalisatan 'alaiha linatun shibrun min dibajin kasrani wa farjaiha makfufaini bihi. Faqalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuhuma kanat 'inda Aisyah. فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن تغسلها للمريض نستشقي بها رواه أحمد ومسلم. Dari Abdullah Maula Asma radhiyallahu anha menerangkan bahawasanya Asma membawa keluar satu jubah tayalisu bertambalkan lehernya dengan sejengkal setera yang biasa dipakai Raja Parsi. Ada buat leher lah, ditampal di leher, ditambal di leher sejengkal lah. Aku lihat kerak belahan pinggirnya bersulam dengan sutera. Asma berkata, inilah jubah Rasulullah SAW yang pernah beliau pakai. Jubah itu disimpan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meninggal, aku menyimpannya. Asma ni. Kami membahasanya untuk orang sakit. Kami mengharapkan kesembuhan dengannya. Ambil berkat. Hadis Ahmad dan Muslim. Rujuk Al-Muntaqa 1 musuh 289. Perbahasan pertama. Hadis ke-491 menurut keterangan Al-Ismail bahawa hadis tersebut didapati dalam surat yang dikirim oleh Umar kepada Abu Uthman An-Nahdi dan Utbah ibnu Farqad. Masuk surat pada dua orang Abu Uthman An-Nahdi dan Utbah ibnu Farqad yang pada masa itu tinggal di Azerbaijan di kawasan Rusia agaknya. Hadis ini menyatakan bahawa memakai setera sekadar 2 anak jari, baik yang sekadar itu disenam di atas kain, ditambahkan atau ditambalkan boleh. Gitulah hadis 401 dah. Sekadar sikit-sikit lah, 2 jari. Saya tunjuk ni berjari.
Hadis 492 pula dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud terdapat tambahan dan beliau mengisyaratkan dengan telapak tangan. Menurut kata Ad-Darqutni, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Hadis ini menyatakan kebolehan memakai sutera sebesar 4 jari atau sebesar telapak tangan lebih kurang ada. Hadis ke-493 Muslim tidak menyebut kata senyengkan. Tadilah kita baca hadis ni. Pakaian Nabi. Hadis ini menyatakan kebolehan memakai pakaian berselam sutera sekadar ukuran kantung atau sejengkal. Juga menyatakan bahawa disukai berelok-elok dalam pakaian sebagaimana disukainya mengambil berkat dengan barang-barang peninggalan Rasulullah SAW. Jadi pakai pakaian Nabi dah. Pakaian Nabi ni boleh ambil berkat, ambil berkat lah. Pakai orang lain silah. Tapi secara umumnya tak ada pedahan lah. Cukup dengan Nabi lah. Jadi melampau lah. Jadi lepas tu dalam Nabi pun pakai pakaian yang cantik. Walaupun serupa dengan Raja Persia, tidaklah Nabi kata salah. Asalkan cantiknya. Menurut riwayat Abu Daud, sebab Asma' mengeluarkan jubah Nabi SAW yang disimpannya itu ialah kerana Asma' mendengar bahawa Ibn Umar mengharamkan orang yang membuat ragi kain dengan sutera dan mengharamkan orang yang membuat tempat duduk di atas pelana dari wul merah dan berpuasa penuh di bulan Rajab. Jadi benda ni dia keluar Asma' keluar jubah Nabi tu sebab apa? Sebab Ibn Umar ni haramkan orang buat ragi kain, buat solamai, buat cantik-cantik pada kain tu menggunakan sutera. Tempat duduk atas lana pun lebih kurang itulah. Jadi macam nak bantah lah dia buat tubik jubah Rasulullah. Dia pernah Rasulullah pakai dah. Dan berpuasa penuh di bulan Rajab pun yang normal larang lah. Jadi gitu je. Ketika Asma' mendengar hal tersebut, beliau menyuruh seorang utusan bernama Abdullah pergi kepada Ibn Umar. Maka Ibn Umar menerangkan kepada Abdullah tentang hal haram berpuasa penuh di bulan Rajab. Maka betapa pula berpuasa terus menerus. Puasa bulan Rajab penuh pun Nabi larang, tambahlah terus menerus. Adapun tentang hal membuat corak kain dari sutera, adalah kerana aku mendengar perkataan Umar. Ujarnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang memakai sutera itu ialah orang yang tidak mempunyai keuntungan apa-apa di akhirat. Jadi dia kata sebab dia dengar Nabi kata gitulah, sungguh orang pakai sutera tak ada keuntungan akhirat. Aku takut membuat corak kain termasuk ke dalamnya. Itu kata Ibn Umar lah. Adapun tentang hal membuat kasur kecil ataupun lembek kan, tempat tidur dari sutera, maka ini dia kasur kecil tempat dudukku yang diperbuat dari wul merah. Setelah utusan Asma' kembali mengabarkan jawab Ibn Umar, maka Asma' mengeluarkan jubah Rasulullah SAW yang bertambal hanya sejengkal sutera dah. Adalah sejengkal sutera lebih kurang. Jadi sikit-sikit tu dimaafkan gitulah lebih kurang lah. Tapi tak ada jawab pasal puasa bulan Rajab. Pasal bulan Rajab tu soalan terima lah, tak boleh jugalah puasa penuh bulan Rajab lah. Okey, perbahasan kedua dia. Jumhur ulama berpendapat bahawa kita boleh mempergunakan sutera untuk disulam pada kain kalau hanya sebesar 4 jari. Diriwayatkan dari Malik bahawa beliau tidak membolehkannya. Tak boleh juga Malik dah. Jumhur ulama boleh lah. Golongan Al-Hadawiyah hanya membolehkan sekadar 3 jari saja. Tahulah Hadawiyah dah. Golongan Malikiyah membolehkan membuat corak dari sutera walaupun lebih dari 4 jari. Okay, perbahasan ketiga. Sudah nyata memakai sutera, menduduki hamparan sutera, menduduki kasur sutera, lembek suteranya adalah makruh, bantal suteranya adalah makruh, hukumnya bukan haram. Tentulah menambal kain, meletakkannya di atas kain, menyulamkannya makruh juga. Kami pertanggungkan cegahan-cegahan terdapatlah hadis ini kepada makruh juga, tak sampai haram mengikut syekh ni lah. Kami berpendapat bahawa umum ayat tidak dapat dikecualikan hanya dengan hadis-hadis ahad. Jodoh ni. Ada perbahasan hadis ahad pun kalau kuat kita pakai dah. Hadis ahad yang datang dalam surah ini kita pertanggungkan pada makruh sahaja. Larangan terdapat hadis ahad yang mengenai umum ayat membolehkan. Kita pertanggungkan larangan ini kepada makruh, tak sampai haram lah. Rujuk Al-Muntaqad 1 muka 28 29. Nal Atar jilid 2 muka 9 80, Subulus Salam jilid 2 muka 117, Sunan Ibn Majah jilid 2 muka 375, Sahih Muslim jilid 2 muka 103, Sahih Bukhari jilid 2 muka 276. Itu tempat rujuk lah. Okay, masalah ke-214, hukum memakai emas yang sedikit. Hukum memakai emas yang sedikit. Hadis 494 an Muawiyah
Al-Muawiyah radhiyallahu anha qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rukubin nimari wa an lubsil dhahabi illa muqatta'an. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ke atas nampak dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita mengendarai harimau. Dah nak bawa kenderaan dan mencegah kita memakai emas. Terkecuali potongan-potongan kecil sahaja. Hadis Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Perbahasan pertama, hadis ke atas nampak tersebut Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dalam urusan memakai cincin. Tadi pakai mah ke apa cincin. An-Nasa'i meriwayatkannya dalam urusan pakaian dengan sanad yang dikepecahkan selain dari seorang yang bernama Maimun Al-Qannat. Dia seorang yang dipercayai oleh Ibn Hibban. Kata Al-Munziri, menurut pendapat Imam Ahmad, Maimun Al-Qannat yang meriwayatkan hadis ini tidak terkenal. Imam Ahmad. Tetapi An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari jalan yang lain pula. Hadis ini menyatakan bahawa dilarang mengendarai harimau dan dicegah memakai emas. Terkecuali yang kecil-kecil, sikit-sikit saja. Perbahasan kedua, kata Ibn Ruslan dalam Syarah As-Sunan. Larangan memakai emas hanya mengenai emas yang banyak. Adapun yang kecil-kecil, umpamanya sebentuk cincin atau sebentuk subang atau mata pedang, tiadalah diharamkan. Yang diharamkannya banyak sebagaimana yang biasa digunakan kaum hartawan feudal. Kaya sungguh lah. Itu kata Ibn Ruslan lah. Kata Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, kebolehan memakai emas yang kecil itu tertentu bagi perempuan sahaja. Buat lelaki besar atau kecil tetap tidak dibolehkan. Itu dah. Ini kat Al-Khattabi lah. Cerita saya sikit ni perempuan lah. Pasal ni tak sebut lelaki perempuan lah. Perempuan pun kalau banyak tak boleh juga lah. Kata Al-Hafiz Ibn Qayyim, aku dengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, hadis Muawiyah membolehkan kita memakai emas yang kecil-kecil bermaksud membolehkan meletakkan emas pada suatu benda yang bukan emas. Seperti pada pedang umpamanya untuk menjadi tanda. Sekadar tu saja dah. Bukan pakai pakaian, perhiasan, tapi sekadar di pedang ke apa ni. Dan bukanlah dimaksudkan boleh memakai emas dalam bentuk cincin atau yang sepertinya, yakni yang berdiri sendiri. Pasal tu ada dalil khusus. Ibn Taymiyah berpendapat demikian mengingatkan hadis yang terpegang oleh Ahmad menurut riwayat Al-Asram bahawa Nabi SAW bersabda mafhumnya, barang siapa berhias dengan sepotong emas walaupun sangat kecil akan digosokkan mukanya dengan potongan emas itu di hari kiamat. Sebagai ilmu membatasi dengan banyak tak boleh dipakai sebesar kadar ukuran senisab dan membatasi sedikit. Kurang dari itu lah. Bayar zakat lah senisab. Itu kalau ada kata gitu dah. Tapi Taymiyah kata, maksudnya bukan cincin. Hak kata sedikit tu benda lain je. Benda-benda tidak jadi perhiasan. Asalnya ni pedang ke apa dah. Perbahasan ketiga. Hadis dia pegang Ahmad tiada diakui sahihnya dan oleh segenap ulama hadis. Dah masalah di situ dah. Pendapat Al-Khattabi yang mengkhususkan kebolehan dimaksudkan hadis ini untuk para wanita sahaja menyebabkan hilangnya pengertian hadis yang maksudnya asalnya umum. Kerana mengingatkan bahawa perempuan itu menurut keterangan boleh memakai emas sekadar yang pantas. Sepatutnya lah. Maka menurut petakan kami, faham Ibn Ruslan yang patut dipegangi anda kata kita mengharamkan emas atas lakinya. Nah. Jadi kalau kita kata haram, pakai sikit-sikit dimaafkan. Lelaki lah ceritanya. Bukan cerita pasal perempuan lah. Ini ke Khattabi lah. Lebih rujuk Al-Mantaqa jilid 1 muka 290, An-Nalul Atar jilid 2 muka 80, Ar-Radah jilid 2 muka 217. Okay, masalah ke-215, mempergunakan kulit binatang yang tidak haram dimakan dagingnya. Mempergunakan kulit binatang yang tidak haram dimakan dagingnya. Daging binatang itu tak haram, boleh guna kulit dia. Okay, hadis kepada atas 95, An Abil Malih Ibn Usamah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah SAW naha an juludis siba' rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis kepada atas 95 dari Abu Malih Ibn Usamah radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW mencegah kita mempergunakan kulit binatang buas. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmizi. Rujuk Al-Muttaqad 1:3. Jadi binatang buas ni haram dimakan dah. Harimau ke apa dah. Jadi kalau harimau, kulit harimau tu tak boleh kita buat lapik ke apa dah. Buat katil, buat lembek, buat apa dah. Bantal dah. Sarung batak ke kulit binatang dah. Apa benda-benda yang gitu dah. Tapi kalau binatang lembu ke apa, kita sembelih kita makan dah. Dagingnya kulit dia kita buat benda-benda semacam lapik ke apa, kita kering, kita cuci. Tak busuk ke apa, molek. Boleh guna lah.
Ke hadis 496 an Khalid qala inna Muawiyah bin Abi Sufyan qala li nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludin namur ayyurkaba 'alaiha qalu Allahumma na'am rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-406 dari Khalid menerangkan bahawasanya Muawiyah bertanya kepada beberapa sahabat Nabi. Ujarnya, apakah tuan-tuan mengetahui bahawa Rasulullah SAW mencegah kita memakai kulit harimau dan melarang kita mendudukinya, duduk atas kulit harimau dah. Para sahabat itu berjawab, Allahumma na'am, ya, bahkan kami mendengarnya. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Rujuk Al-Muntaqal 1/4. Hadis ke-497 anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil harir wal zahabi wa mayathir wan namur, rawahu Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ke-497 dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita mempergunakan sutera, memakai emas dan kasur kenderaan, tempat duduk, lembek, sofa. Kenderaan yang diperbuat dari kulit harimau. Hadis Abu Daud dan An-Nasa'i. Al-Muntaqal 1/5. Hadis 498 an Abi Hurairah radhiyallahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tashabu al-malaikatu rifqatan fiha jildu namir. Rawahu Abu Daud. Hadis 498 dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tiada menyertai perangkatan orang yang terdapat padanya kulit harimau. Hadis Abu Daud. Jilid 1/5. Mereka tak serta lah, tak suka. Tak duduk sama dengan orangnya buat lapik kenderaan kulit harimau ni. Di perbahasan pertama, hadis ke-495 At-Tirmizi menambahkan perkataan dan menegah kita menggelari kulit binatang, duduk atas kulit binatang buah lah. Lari, duduk atas kulit binatang buah, dilarang dah. Kata At-Tirmizi hadis ini Sa'id bin Abi Urubah yang meriwayatkannya dari Abdul Malih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abdul Malih yang menerimanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya beliau meriwayatkan dengan sanad yang mursal. Kata Tirmizi, sanad yang mursal ini lebih sahih dari sanad yang pertama. Hadis ini menyatakan bahawa tidak boleh mengambil manfaat dari kulit-kulit binatang buas. Hadis ke-496 juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini menyatakan bahawa tidak boleh menggunakan kulit harimau dan binatang buas untuk tikar, untuk tempat tidur, untuk melapik dah. Hadis ke-497 menyatakan bahawa mempergunakan tikar-tikar kulit binatang buas dilarang. Tikar awak lembek ke gapan dilarang. Hadis ke-498 dalam sanad hadis ini ada seorang perawi bernama Abul Awam Imran Ibn Dawar Al-Qattan. Perawi ini dilemahkan oleh Ibn Ma'in, Abu Daud dan Nasa'i, tetapi dipuji oleh Yahya Ibn Sa'id dan Affan Ibn Muslim. Kerap kali Al-Bukhari menjadikannya sebagai perawi syahid, persaksian atas suatu hadis. Jadi sokongan. Hadis ini menyatakan bahawa kita tidak boleh mempergunakan kulit harimau dan kulit binatang buas. Juga menyatakan bahawa tak boleh membawa berserta dalam safar dalam perjalanan jauh ni atau menyimpannya di rumah. Bawa dalam nak jalan musafir ke tak boleh, daripada rumah tak boleh. Kerana para malaikat tidak menyertai orang yang bersertanya kulit harimau dah. Di perbahasan kedua, kata Al-Bahaqi, boleh jadi kita dilarang memakai kulit-kulit binatang buas kerana mengingatkan bulu-bulunya yang tak dapat disucikan dengan sama. Ada kata Bahaqi lah. Larangan itu yang anggap najis dah. Kata segolongan ulama yang lain pula, boleh jadi yang tegah memakainya ialah yang belum disamak kerana masih najis lagi. Ada orang. Dan boleh jadi tegah kerana kulit harimau itu tanda kemegahan suatu kenderaan. Atau dipakai buat menandakan keagungan bagi punyainya. Nampak hebat lah, ngima apa duduk bawah ni kan. Itu lebih bukan najis. Kata Ibn Asir, sebenarnya kita tegah memakai kulit harimau adalah kerana memberi kesan ujub dan takabur. Itu poinnya. Hebat dah, dah tahu harimau dah. Para fuqaha bersih faham tentang memakai kulit-kulit binatang yang buas, yang mengharamkan dan yang memakruhkan. Perbahasan ketiga, kuliah hadis ini memberikan pengertian bahawa pertama, mempergunakan kulit harimau dan kulit binatang-binatang buas ditegah. Kedua, membawanya dalam safar perjalanan jauh ni ditegah. Yang tiga, memasukkannya ke dalam rumah juga ditegah. Yang keempat, malaikat tidak menyertai jemaah yang bersertanya ada kulit harimau dan tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada kulit harimau. Tegah yang disebut ini umum mengenai segala harimau, baik yang mati sendiri maupun yang disembelih. Menurut pentakian kami bahawa tegah-tegahan yang dimasukkan oleh hadis ini tegahan yang makruh. Rujuk Muntaqal 1/34, 35, 33, 34, 35. An-Nailul Autar jilid 1/32, 71 dan 72. Sunan Ibn Majah jilid 2 muka 1/37.
Al-Mughni jilid 1 muka 66, Al-Syarh Al-Kabir jilid 1 muka 67. Itu rujukan dia. Okay, masalah ke-216. Orang yang berpenyakit kulit memakai kain sutera. Boleh pakai kain sutera orang sakit kulit. Hadis ke atas Musnad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li 'Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi lubs al-harir li hikkatin kanat biha rawal jamaah. Hadis ke atas 99 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan untuk Abdurrahman ibn Auf dan Az-Zubair memakai kain sutera kerana keduanya berkudis. Ajak jamaah. Rujuk Muntaqad 1 muka 91. Jadi sininya hadisnya Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair dibenarkan Nabi untuk pakai kain sutera kerana berkudis. Kulit berkudis. Okey, perbahasan pertama hadis ke atas 9 menurut lafaz At-Tirmizi, Abdurrahman ibn Auf dan Az-Zubair mengadukan pada Nabi SAW tentang keadaannya masing-masing berkutu lah, ada kutu. Abdurrahman dan Az-Zubair. Maka Rasulullah SAW membolehkan keduanya memakai qamis, baju kurung panjang dari sutera. Kata Anas, saya melihat keduanya memakai baju sutera tersebut. Apa dia? Abdurrahman dan Az-Zubair. Abdurrahman ibn Auf dan Az-Zubair. Zubair bin Awam lah. Jadi hadis ini menyatakan kebolehan orang yang berkudis berpenyakit kulit memakai kain sutera. Okey, perbahasan kedua. Ulama-ulama salaf berlawan yang faham dalam masalah ini. Malik dan Abu Hanifah melarang orang memakai kain sutera walaupun berkudis. Malik dan Abu Hanifah dah. Syafi'i dan Abu Yusuf membolehkan bila keadaan darurat. Gitulah. Menurut hikayat Ibn Hadib, bahawa Ibn Majishun menyukai kita memakai kain sutera dalam peperangan. Kata Al-Qurtubi dan Al-Mufhim, hadis ini menjadi hujah untuk menolak faham yang menidakbolehkan. Terkecuali jika ia mengatakan bahawa hal ini khusus bagi Abdurrahman dan Az-Zubair, pendapat ini demikian tidak sah. Abdurrahman dan Zubair saja kan? Orang tak boleh nak. Perbahasan ketiga, tidak ada iskal lagi tentang kemuskilan lagi lah. Tentang dibenarkan orang yang berpenyakit kulit memakai kain sutera. Tidak khilaf. Orang yang berpenyakit kulit memakai kain sutera mungkin kerana kain sutera mempunyai khasiat yang boleh menolak efek sampingan dari kudis atau kurap. Dia boleh jadi ubat lah. Nabi berkata hikmahnya ialah kerana mengingatkan bahawa kain sutera dingin. Tetapi ada orang mengatakan bahawa kain sutera itu panas. Ada juga dah. Perbahasan lebih panjang boleh rujuk Al-Muntaqad 1 muka 21, Al-Naul Athar jilid 2 muka 41 dan 62, Syarah Bulughul Maram jilid 2 muka 17, Fathul Bari jilid 6 muka 204. Tu rujukan detail. Okey, masalah ke-217. Memakai khas dan kain ditenun dari sutera dan selain sutera. Memakai khas. Okey, hadis ke-500 an Abdullah bin Sa'id an abihi qala ra'aitu rajulan bi Bukhara ala baghlatin bayda alaihi imamatun khazin sauda faqala kasaniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abu Daud wa Bukhari. Hadis ke-500 dari Abdullah bin Sa'id dari ayahnya berkata, aku melihat seseorang lelaki di Bukhara mengendarai baghlah, binatang sejenis namun lebih besar daripada keldai dan lebih kecil dari kuda. Terpanggil baghlah. Baghlah ni besar daripada keldai, besar kecil daripada kuda dah. Nabi lihat, aku melihat Abdullah bin Sa'id kata, ayahnya kata, dan aku melihat seorang lelaki di Bukhara mengendarai baghlah berserban hitam dan kain khas. Dia berkata, pakaian ini diberikan padaku oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi beri pakaian itu, dia pakai. Pakai itu, ada. Subah hitam, kain khas, panggil. Okay, hadis ke-501 an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'an thawbi al-musammati min qazzin. Qala Ibn Abbas amma as-suda wal 'alamu fala nara bihi ba'san rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-501 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW hanya menegah kita memakai kain semuanya terbuat dari sutera. Kata Ibn Abbas, adapun jika benang panjangnya dibuat dari sutera dan juga selamanya, kami berpendapat tidak mengapa dah. Benang itu daripada sutera. Selama daripada sutera tak ada masalah. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Rujuk Al-Muntaqad 1 muka 293. Hadis ke-502 dah. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala uhdiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hullatun makfufatun biharirin imma sadaha imma lahmatuhu. Imma sadaha imma lahmatuha fa arsala biha ilayya
Fa'ataitu faqultu ya Rasulullah ma asna'u biha albasuha. Qala la walakin ij'alha khumran bainal fawatima. Al-fawatim. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ke-2 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata telah dihadiahkan pada Rasulullah SAW seperangkat pakaian yang benang panjangnya atau benang lintangnya disilam dengan sutera. Dan Nabi SAW mengirimkan padaku setelah aku menerimanya dan aku pun datang menghadap beliau. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apa yang saya perbuat dengan hadiah ini? Saya memakainya dan menjawab tidak. Jadikanlah dia kain-kain tudung untuk beberapa Fatimah. Orang yang perempuan maksudnya, Hadirat Ibn Majah. Di Al-Muntaqa 1 Musa 203. Hadis ke-503. An Abi Raja Al-Ataridi qala kharaja alaina Imran bin Husain wa alihi mitraqu khazin. فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. رواه Ibnu Abdullah wal Baihaqi. Hadis ke-3 dari Abu Raja Al-Ataridi. Telah datang telah datang pada kami Imran ibn Husain, sahabat Nabi, dengan memakai baju dibuat dari khas, lalu kami berkata padanya, wahai teman Rasulullah, apakah tuan memakai ini? Imran menjawab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat senang kepada seorang hamba yang mau mempergunakan nikmat yang telah diberikannya. Dia dapat kesan nikmat lah kalau ada harta dah. Hadirat Ibn Abdullah dan Baihaqi. Dirujuk Al-Muharram muka surat 82. Di perbahasan pertama, hadis ke-500 diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Bukhari dalam kitab Tarikh Tabir dari Abdullah bin Sa'ad yang menerimanya dari ayahnya Sa'ad. Perawi ini dipercayai oleh sebahagian ahli hadis. Hadis ini diriwayatkan juga dari Abdullah oleh anaknya Abdul Rahman. Tak ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman selain dari hadis ini. Abdul Rahman ini dipercayai oleh Ibn Hibban. Abdul Rahman ini dipercayai oleh Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi. Menurut pendapat An-Nasa'i, penunggang kuda yang memakai kasutera itu ialah Abdullah ibn Hazim, seorang panglima perang Khurasan. Pakai kasutera dah penunggang. Menurut pendapat Ibn Ruslan, penunggang kuda itu adalah Abdullah ibn Hazim, nama yang biasa dipanggil. Abu Saleh, sebagian ulama mengakui bahawa Abdullah ibn Hazim itu menjumpai Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan tidak, jumpa tak jadi sahabat lah. Ada kata jumpa Nabi, ada kata tidak. Okey, hadis ini menyatakan tentang kebolehan memakai kain khas. Kain khas ni boleh. Kain khas ni ada tahulah hadis terus sikit kan. Okey, hadis 501. Dalam sanad hadis ini ada seorang bernama Khusayh ibn Abdul Rahman. Perawi ini diperselisihkan oleh hadis. Daripada itu Al-Hafiz berkata dalam Fathul Bari, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dan oleh At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Ada hadis lain. Hadis ini menyatakan bahawa jika benang panjang dari sutera, benang yang melintang dari yang lain, dibolehkan kita memakainya dah. Dah. Benang panjang kau lepas tu melintang kau boleh pakai. Okay, hadis ke-502 lah. Dalam sanad hadis ini ada seorang yang dipersihkan oleh para ulama. Ibn Hibban mempercayainya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Beberapa Fatimah yang dimasukkan oleh hadis ini ialah pertama Fatimah binti Rasul, kedua Fatimah binti Asad Ibn Ali, ketiga Fatimah binti Hamzah, keempat Fatimah binti Syaibah binti Rabi'ah. Demikian menurut keterangan Al-Qadi Iyad dan Ibn Ruslan. Tapi maksudnya perempuan-perempuan lah. Hadis ini menyatakan bahawa kita tidak boleh memakai kain yang bercampur dengan sutera, tak dipakai lah. Hadis ke-503. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Asy-Syukur. Lafaz hadis ini menurut riwayat Al-Baihaqi, kata Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi dalam Al-Muharram. Menurut pendapat Ishaq ibn Mansur yang menerima dari Yahya ibn Ma'in, bahawa Fudail bin Fadlah yang menerima hadis ini dari Syu'bah, seorang kepercayaan. Menurut pendapat Abu Hatim, Fudail ini seorang guru hadis. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari jalan Abdul Ahwas dan oleh Nasa'i dari jalan Ibn Umar dengan berlanan sedikit lafaznya. Hadis ini menyatakan bahawa dituntut atas orang yang mampu menggunakan kemampuannya baik dalam soal makan dan minum maupun dalam soal pakaian dan tempat. Jadi usahalah. Hadis ini menyatakan bahawa dituntut oleh atas orang yang mampu menggunakan kemampuannya baik dalam soal makan dan minum maupun dalam soal pakaian dan tempat. Yang mampu dia beli mahal sikit, murah beli murah.
Kata Ibn Asir, khas ialah kain ditenun dari wool dan sutra. Boleh kita memakainya. Sahabat tabi'in banyak yang memakainya. Kata Al-Qadiyat. Kata Qadi Al-Iyad dalam Al-Masyariq, khas ialah kain yang diperbuat daripada sutera. Itu maksud khasnya. Dan bulu unta. Campur bulu unta, campur sutera. Semua para fuqaha membolehkan memakai sutera daripada campur benang. Asal saja lebih banyak benangnya daripada sutera. Itu secara umum dah. Kata Al-Asqalani Al-Asqalani atau Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, memakai khas dilakukan oleh segolongan sahabat dan lainnya. Pengertian khas yang sebenarnya ialah kain yang berbenang panjangnya sutera dan benang yang melintang bukan sutera dah. Jadi dicampurlah. Kata Abu Bakar Ibn Arabi, sutera yang dilarang ialah asli, sutera yang selin. Apabila kain sutera itu telah bercampur dengan benang-benang lain, maka tidak lagi dinamakan kain sutera lagi. Jadi boleh kita memakainya. Dah. Kata pengarang Al-Bahar, kalau benangnya lebih banyak dari sutera, boleh dipakai. Dan kalau suteranya lebih banyak, tidak boleh dipakai. Ibnu Daqiq al-Aid membolehkan kita memakai kain benang yang bercampur sutera. Kalau sutera itu tidak jika dikumpulkan tidak lebih dari sekadar 4 anak jari. Perbahasan ketiga. Memakai kain sutera yang bercampur benang atau kain benang yang bercampur sutera boleh hukumnya. Segala larangan di sini dipertanggungjawabkan pada makruh. Tidak jadi haram teguh. Mengatakan seluruh ulama telah berijma' sepakat menetapkan bahawa kain sutera lebih banyak. Kalau sutera lebih banyak tidak boleh, tidak dapat terima. Kerana telah sahih menurut nukilan Al-Qadiyat bahawa segolongan sahabat ada yang memakai kain sutera yang halus. Di antara ulama yang membolehkannya ialah Ibnu Ulayyah. Maka menetapkan adanya ijma' tidak dapat dibenarkan di sini. Sungguh pun demikian kita harus menjaga batas kesederhanaan apabila memakai kain sutera secara israf berlebih-lebihan atau untuk bermegah-megahkan diri. Terlarang dengan berapa dalil yang jelas. Nak menyuhu, tak boleh lah. Terdapat kita fahamkan dari hadis nombor 495 bahawa kita disuruh berpakaian bagus dan perlihatkan nikmat Allah yang telah diberikannya. Maka hadis ini menjadi pelajaran pada segala orang yang kikir, yang kedekut, yang tidak mahu pergunakan nikmat Allah. Kedekut ni siapa diri sendiri, tak ada merasa dah. Sungguhnya Allah sangat menyukai kita perlihatkan nikmat yang telah dianugerah kepada kita, baik dalam soal makanan maupun soal pakaian. Kerana menzahirkan nikmat dengan perbuatan-perbuatan dinamakan syukur fi'li. Syukur dengan praktik, dengan amal dah. Dan orang yang melihat akan tahu bahawa yang memakai itu seorang yang perolehi nikmat dari Allah. Rujuk Al-Muntaqad juz 1 muka 205, An-Al-Athar juz 2 muka 82, 83 dan 85. Fathul Bari juz 10 muka 228. Al-Muharrar muka 82. Itulah tempat rujukan. Masalah kedua 17 ni. Masalah 17 apa panjang sangat. Tak ada, kita berhenti panjang dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.